semua. Kami dari kumpulan 2 akan menerangkan kes study D yang bertajuk diskriminasi algoritma. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Nur Afidah binti Yusof. Yang kedua Najwa binti Abdul Latif. Dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Syukri bin Muhammad Hussein. Masalah diskriminasi yang berlaku dalam proses pemilihan pekerja dan di tempat kerja bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang menjamin had kesamarataan dan menolak diskriminasi dan ketidakadilan. Ia boleh menyebabkan pihak yang tertindas terlepas peluang dalam memperoleh pekerjaan yang setaraf dengan kelulusan sekaligus memberikan kesan negatif kepada mereka. Bagi kes ini, kami akan mengkaji bagaimana payawaian itu digunakan untuk kes Sandra yang menghadapi isu diskriminasi di tempat kerja beliau. Terdapat dua objektif dalam kes ini, di mana objektif yang pertama adalah menggunakan kod BM berdasarkan situasi dan mengenal pasti bahagian yang relevan dengan kes tersebut. Dan seterusnya, bagi objektif yang kedua, untuk menyelesaikan masalah antara Brian dan Timothy yang melanggar prinsip Akta Hak Sivil 1964. Di sini kami ringkasan kes bagi Sandra, di mana Sandra mendapati perisian yang dibinanya mengklasifikasikan kebanyakan calon berkulit hitam tidak disyorkan sebagai calon. Dia berpendapat syarikat itu mungkin secara tidak sengaja melanggar prinsip kesan berbeza Akta Hak Sivil 1964. Oleh itu, Sandra mengesyorkan bahawa terdapat metrik yang lebih sesuai yang boleh digunakan di dalam perisian yang dibinanya untuk mengesyorkan pemohon. Namun begitu, Brian Milligan dan Timothy Macon, iaitu Ketua Sumber Manusia, tidak bersetuju dengan pendapat Sandra. Baiklah, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan isu tentang etika dalam kes ini. Merujuk kepada peraturan ke-23 di mana ia menyatakan bahawa setiap orang yang berdaftar hendaklah berkelakuan dengan terhormat, respon secara bertanggungjawab, beretika dan sah. Pada perhatian kami, dalam kes ini, Sandra Pam sebagai pembangun software memerlukan beberapa etika yang telah kami nyatakan, iaitu sebanyak 5. Di antaranya adalah seperti berikut. Etika yang pertama, Sandra sepatutnya mengubah metrik yang lebih sesuai digunakan di dalam perisian yang dibinanya. Kedua, Sandra mempunyai kewajipan untuk menyuarakan pendapatnya. Ketiga, Sandra telah mengenal pasti masalah yang timbul dan telah menyampaikan kepada pembuat keputusan, iaitu Brian dan Timothy selaku pengurus syarikat. Keempat, niat Sandra adalah untuk berlaku adil terhadap calon yang memohon jawatan jualan. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu Sandra telah menunjukkan kelakuannya yang mematuhi peraturan ke-23, iaitu bertanggungjawab dengan secara beretika dan mengikut prinsip moral. Seterusnya, tindakan. Dalam kes ini, Sandra perlu mengikuti piawaian peraturan 23 di mana setiap orang yang berdaftar hendaklah berkelakuan dengan terhormat, respon
secara bertanggungjawab, beretika dan sah supaya isu diskriminasi di tempat kerja beliau dapat dihentikan. Sandra perlu membawa isu ini kepada pihak atasan kerana Brian Milligan dan Timothy McHugh telah melanggar prinsip kesan berbeza Akta Hak Sivil 1964 supaya pihak atasan dapat menjalankan siasatan bagi menjamin reputasi syarikat. Sandra mengesyorkan bahawa terdapat metrik yang lebih sesuai yang boleh digunakan di dalam perisian yang dibinanya supaya semua pemohon dapat akses tanpa adanya diskriminasi. Akibat seperti yang kita maklum, diskriminasi adalah merupakan salah satu kesalahan dalam piawaian dalam etika peraturan 23. Diskriminasi terhadap pencarian kerja akan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran secara tidak langsung, boleh mengakibatkan kelembapan ekonomi dan terbantutnya pertumbuhan ekonomi negara. Reputasi syarikat akan terjejas. Syarikat akan mengalami kerugian, berlaku ketidakadilan kepada pencarian kerja. Kesimpulannya, kami boleh katakan bahawa Sandra telah menggunakan kod etika yang dia pelajari semasa pembelajarannya dan beliau dapat memastikan reputasi syarikat diutamakan di tempat kerjanya. Yang kedua, penolakan cadangan daripada Sandra akan mengakibatkan diskriminasi terus berlaku di tempat kerja tersebut. Sandra telah bertindak mengikut etika yang betul di mana beliau berlaku adil tanpa melibatkan diskriminasi di tempat kerja beliau. Itu saja, sekian, terima kasih.